Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Selamat bertemu kembali. Mari kita teruskan pelajaran matematik tingkatan 1 dalam bab 12, pengendalian data dengan standard kandungan 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Kali ini kita akan lihat standard pembelajaran 12.1.4 menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain yang sesuai serta memberi justifikasi. Dalam pelajaran yang lalu, kamu telah belajar 5 jenis perwakilan data iaitu carta palang, carta pai, graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. Sesuatu perwakilan data boleh ditukar kepada perwakilan lain untuk tujuan analisis. Kesesuaian penukaran perwakilan data adalah bergantung kepada jenis data yang diberi dan maklumat yang perlu disampaikan. Carta palang misalnya, kamu boleh tukar kepada graf garis. Selain itu, plot batang dan daun juga kamu boleh tukar ke perwakilan data yang lain seperti plot titik. Baiklah pelajar, mari kita lihat contoh yang berikut. Plot titik di sebelah menunjukkan jenis pengangkutan murid ke sekolah. Tukarkan perwakilan data itu ke perwakilan data lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Perwakilan data yang digunakan dalam contoh ini adalah plot titik. Melalui plot titik ini, mudah bagi kita untuk membanding perbezaan antara satu jenis pengangkutan dengan jenis pengangkutan yang lain yang digunakan oleh murid untuk ke sekolah. Antara perwakilan data lain yang sesuai digunakan untuk menunjukkan perbandingan adalah carta palang. Jadi cikgu nak tukar plot titik ini kepada carta palang. Mula-mula kita bina dulu. Paksi mengufuk dan paksi mencancangnya di atas kertas kredit ini. Cikgu nak bina carta palang mencancang. Jadi paksi mencancang perlu dilabelkan dengan kegerapan data. Kegerapan data ditunjukkan dengan bilangan titik yang berwarna merah ini. Manakala paksi mengufuknya pula mewakili jenis pengangkutan, iaitu yang merupakan data kategori. Sebelum kita labelkan paksi mencancang ini, mari kita lihat dulu julat datanya. Kalau kamu lihat di sini, nilai terkecil kekerapan data adalah 3, iaitu seramai 3 orang murid berjalan kaki untuk ke sekolah. Manakala nilai terbesar kekerapan data adalah sebanyak 6, di mana 6 orang murid hadir ke sekolah dengan menaiki kereta. Jadi, cikgu labelkan paksi mencancang dengan mempertimbangkan julat data ini. Sekarang cikgu labelkan paksi mencancang dengan skala 1 petak kepada 1 unit. Bermakna akan ada pertambahan sebanyak 1 unit setiap 1 petak. Jadi, nilai seterusnya ialah 2, 3, 4, 5 sehinggalah 6. Setelah itu, cikgu labelkan paksi mencancang ini dengan bilangan murid. Kemudian, kita labelkan pula paksi mengufuknya dengan jenis pengangkutan, iaitu jalan kaki, kereta, bas, basikal. Pastikan setiap jenis pengangkutan ditulis pada selang kosong yang samalah, setiap selang kosong yang sama. Kemudian jangan lupa pula tuliskan tajuk untuk paksi mengufuknya. Cikgu tulis tajuknya sebagai jenis pengangkutan. Sekarang kita akan lukiskan palang bagi setiap kategori. Untuk jalan kaki ada 3 orang, jadi tinggi palangnya sepadan dengan nilai 3. Seterusnya kereta ada 6 orang. Bas 5 orang dan basikal ada 4 orang. Kemudian kita tuliskanlah tajuk bagi carta palang ini. Samalah tajuk dengan plot titik di sebelah, iaitu jenis pengangkutan murid ke sekolah. Seterusnya, apakah
justifikasi kamu kepada penukaran perwakilan data ini. Kenapa kamu tukar perwakilan data ini kepada carta palang? Ya, perwakilan plot titik ditukar kepada perwakilan carta palang kerana carta palang sesuai untuk membandingkan bilangan murid yang menggunakan jenis pengangkutan yang berbeza ke sekolah. Cikgu teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Plot batang dan daun di sebelah menunjukkan allowance harian yang diterima oleh sekumpulan murid dalam RM. Tukarkan perwakilan data itu ke perwakilan data lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Baiklah pelajar, mari kita lihat penyelesaiannya dalam soalan ini. Kamu telah diberi perwakilan data iaitu plot batang dan daun, di mana melalui plot batang dan daun ini ia memaparkan allowance harian yang diterima oleh sekumpulan murid. Selain daripada perwakilan data ini, kamu boleh juga gunakan plot titik untuk memaparkan allowance harian murid ini. Jadi cikgu akan tukarkan perwakilan data ini kepada plot titik. Baiklah pelajar, mula-mula kita bina dulu garis nombor. Untuk tandakan nilai pada garis nombor, kita lihat dulu julat data yang diberi. Memandangkan plot batang dan daun ini memang telah tersusun dari nilai terkecil sehingga nilai yang terbesar di bawah sekali. Kalau kamu lihat, nilai terkecil berada di baris yang pertama dan bahagian yang mula-mula lah. Sifar 6 iaitu RM6. Dan nilai terbesarnya adalah di baris yang terakhir, iaitu 2 sifar yang membawa maksud RM20. Jadi cikgu akan tandakan nilai di garis nombor bermula dari RM6 sehinggalah RM20. Untuk tandaan yang pertama RM6 dan cikgu akan gunakan skala 1/2. Ini bermakna setiap satu unit akan ada pertambahan sebanyak 2. 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10, kemudian 12, 14, 16, 18 dan 20. Kemudian jangan lupa untuk tuliskan tajuk pada garis nombor ini. Untuk nilai yang diberi ini adalah allowance harian yang dalam bentuk ringgit Malaysia. Kemudian kita akan tandakan titik di atas garis nombor ini berdasarkan data yang diberi di sebelah. Untuk RM6, sifar 6 ada satu saja, bermakna satu titik pada nilai garis nombor 6. Di atasnya kita tandakan satu titik. Kemudian selepas itu RM8 ada satu saja. Pada RM8 tandakan satu titik. Seterusnya RM9. RM9 berada di antara RM8 hingga RM10. Kat tengah-tengah ni lah. Cikgu tandakan satu titik. Lihat baris yang kedua. Satu sifar. Kemudian satu sifar lagi. Dan ada 3 satu sifar. Maknanya RM10. RM RM10 ada 3 data di sini. Jadi kita tandakan pada nilai garis nombor RM10 ini sebanyak 3 titik. Seterusnya RM14. RM14 ada 2. Kita tandakan 2 titik pada nilai garis nombor RM14. Seterusnya RM15 ada 2. RM15 di sinilah di tengah-tengah antara 14 dan 16. Kita letakkan 2 titik di sini. Seterusnya RM16 ada satu saja datanya. Tandakan satu titik dan akhir sekali RM20. Ada satu saja kekerapannya. Jadi kita tandakan satu titik pada nilai RM20 ini. Sekarang kita dah tandakan semua data ini, kita dah pindahkan kepada plot titik ini. Memang ada nilai pada garis nombor yang kosong lah, memang sebab tidak ada data daripada plot batang dan daun itu. Seterusnya, kita tuliskanlah tajuk di atasnya sebagai allowance harian murid. Sama dengan tajuk plot batang dan daun di sebelah. Akhir sekali, apakah justifikasi kamu kepada penukaran perwakilan data ini?
Baiklah, perwakilan plot batang dan daun ini ditukar kepada perwakilan plot titik kerana plot titik sesuai untuk memaparkan allowance harian murid yang taburannya adalah dari RM6 hingga RM20. Baiklah pelajar, cikgu harap kamu sudah jelas sekarang dan boleh menukar suatu perwakilan data kepada perwakilan data yang lain dengan mudah selepas ini.